Assalamualaikum dan bertemu kembali dalam Noro TV Attack on Titan Season 4 Part 2 Episode 9, episode yang bertajuk Night of the End. Alright, so let's get it, Pak Cik Botak. Rambling, it's coming, rambling. 目に物見せてやる。 Episod ni bermula dengan Jan tengah bayangkan apabila kehidupan sebagai seorang soldier dah tamat dan dia hidup bahagia bersama keluarga dia. Isteri dia yang dia bayangkan itu ialah Mikasa. Tapi dalam masa yang sama dia tak dapat hiraukan panggilan daripada Hanji. Lalu Jan dan Mikasa bertemu Hanji. Hanji beritahu mereka berdua bahawa dia telah bekerjasama dengan Marley untuk hentikan Eren. Pasukan mereka masih lemah tanpa Jan dan Mikasa, termasuk The Nine Titans. Mikasa bersetuju untuk hentikan Eren, manakala Jan masih berfikir kebencian dunia ke atas mereka takkan hilang kalau Eren dihentikan. Walau bagaimanapun, Hanji berkata melakukan pembunuhan secara besar-besaran bukanlah jalan yang betul. Hanji kalau boleh nak melarikan diri untuk melupakan segala-galanya, tapi dia masih komander untuk Survey Corps dan dia tak boleh lupakan pengorbanan soldiers yang lain. Kebanyakan komrad mati tanpa mengetahui kebenaran di luar wall. Disebabkan itulah pemikiran mereka sempit sebab hanya fikir kebebasan untuk orang di Pulau Paradis. Inilah satu-satunya peluang untuk selamatkan dunia. Jan pun bersetuju dan berkata dia masih ahli Survey Corps. Keesokan malam selepas menyelamatkan Yelena dan Onya Capone, satu perjumpaan diadakan di antara Survey Corps, tentera Marley dan volunteers anti-Marleyan. Magath mempersoalkan kenapa tiba-tiba Survey Corps nak tolong Marley hentikan Eren sedangkan mereka boleh dapat kebebasan tak lama lagi. Hanji berkata pembunuhan secara besar-besaran tidak diinginkan oleh mereka. Magath dan Jan kemudian bertengkar mengenai keadilan. Jan salahkan Marley kerana menghantar Titan ke Paradise Island. Kerana itulah mereka berlawan habis-habisan. Magath balas disebabkan semangat berlawan orang Paradise Island kini ketakutan Marley terhadap orang Paradise Island benar-benar terjadi. Mereka siap bergaduh pasal sejarah silam, tapi Hanji kata buang masa saja sebab mereka bukan hidup 2000 tahun yang lalu. Hanji jelaskan yang Survey Corps dah pernah lihat dunia luar, dah hidup di dunia luar, jadi mereka tak boleh kembali hidup sebagai syaitan pulau yang jahil. Kemudian Annie bertanya sanggupkah mereka membunuh Eren. Mikasa fikir tak semestinya Eren perlu dibunuh kalau nak hentikan Eren. Annie dapat rasakan yang mereka akan kembali berlawan kalau tentera Marley cuba untuk bunuh Eren sebab tiada apa yang lebih penting daripada Eren kepada Mikasa. Mikasa dan Annie hampir berlawan, tapi Annie cakap dia faham perasaan Mikasa. Annie juga nak melindungi ayahnya. Kalau Mikasa dapat sedarkan Eren, baguslah sebab mereka tak perlu berlawan. Mikasa pun kembali tenang dan bersetuju untuk membantu. Hanji bercakap yang mereka akan bergantung kepada bot yang boleh terbang milik Azumabito untuk mencari Founding Titan. Yelena ditangkap kerana Magath perlukan Yelena untuk bagi tahu di mana Eren menuju. Tapi Yelena tak mau bagi kerjasama. Connie pelik sebab Yelena seperti sanggup biarkan tempat tinggal dia musnah. Pick kemudian dedahkan bahawa Yelena sebenarnya orang Marley. Yelena hanya reka cerita selepas dia bertemu Zeke sebab dia akan nampak seperti hero yang dah selamatkan dunia. Yelena cakap mereka semua dekat situ pun sama saja macam dia, nak selamatkan dunia, tapi itu cuma alasan untuk berpura-pura kebencian sesama mereka tak wujud. Rainer dan Annie dah bunuh banyak orang Paradis. Armin pula bunuh penduduk di bandar negara Marley. Survey Corps juga buat banyak orang terkorban di Liberio. Jan hampir membunuh Falco dan Sasha dibunuh oleh Gaby. Jan berterima kasih dekat Yelena sebab buat mereka lupakan kisah gelap mereka. Yelena buat Jan tak senang duduk apabila
apabila dia bangkitkan nama kawan baik Jan iaitu Marco. Annie dan Rainer jelaskan apa yang berlaku kepada Marco. Marco ada berkata sebelum dia mati untuk mereka berbincang dulu. Kalau mereka semua berbincang bersama dulu, perang mungkin boleh dielakkan. Hanji berpendapat masih belum terlambat untuk mula berbincang. Siapa jangka mereka semua boleh berkumpul makan bersama macam tu. Rainer masih rasa bersalah atas kematian Marco dan dia cakap dia tak perlu dimaafkan. Rainer tak berhenti cakap pasal tu walaupun Jan tak mau dengar. Selepas Rainer masih terus bercakap, Jan pun bantai Rainer. Armin dan Connie hentikan Jan dan Jan tertendang Gabby yang cuba melindungi sepupunya. Gabby berkata dia mahu membunuh semua orang paradis supaya dunia boleh menerima mereka. Tapi sekarang semua orang yang disayangi akan dibunuh atas tingkah laku mereka. Gabby minta maaf kepada Jan dan berharap mereka akan tolong hentikan rambling. Jan kemudian tinggalkan mereka dan Gabby pun bersedih. Jan juga sorang-sorang tengah berserabut kepala. Keesokan pagi, Jan bagi tahu Gabby yang dia akan tolong hentikan rambling. Dia minta maaf kerana tendang Gabby tapi dia tetap tak dapat maafkan Rainer. Rainer terima dan Kak Titan muncul setelah memeriksa kawasan. Pig bagi tahu yang Jägeris sudah pun menakluki pelabuhan. Mereka mesti dah sampai awal sebab menaiki kereta api. Kesemua ahli Jägeris bersedia untuk bertempur sambil lengkap berpakaian gear anti-Titan. Di dalam sebuah bangunan, Flock berdiri bersama pistol di tangan di belakang Kiyomi. Habis episod ni. Episod ni hanya untuk kita nampak lebih mengenai karakter development terutamanya untuk Jan dan Gabby. Mereka semua dah bersetuju untuk bekerjasama setelah dah meluahkan isi hati masing-masing. Nampaknya mereka akan bertempur dengan Jägeris. So, apa pendapat anda mengenai episod ni? Komen dekat bawah. Alright geng, sampai sini saja video aku. Macam biasalah, jangan lupa untuk like, share dan terima kasih kepada yang dah menjadi ahli Sebekop. Kepada yang belum subscribe, come on man, join the family, subscribe. Jumpa lagi di episod seterusnya Noro Noro TV.